Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 13, kebarangkalian mudah, melibatkan satu standard kandungan, 13.2, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, dan satu standard pembelajaran, iaitu menentukan ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Ruang sampel S ditulis dengan menggunakan tata tanda set. Okey, jadi ini ialah simbol tata tanda set. Contohnya di sini kita ada sebiji dadu dan sebiji dadu adil ini dilambungkan dan bintik pada muka dadu yang menghadap ke atas diperhatikan. Okey, bagi sebuah dadu adil, apabila kita lambungkan dan kita perhatikan muka dadu yang menghadap ke atas, terdapat 6 kesudahan yang mungkin. Iaitu 1 bintik, 2 bintik, 3 bintik, 4 bintik, 5 bintik dan 6 bintik. Jadi kesudahan yang mungkin bagi eksperimen melambung sebiji dadu ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, untuk menulis ruang sampel, ruang sampel dalam eksperimen itu ialah kita akan tulis menggunakan simbol tata tanda set, iaitu S mewakili ruang sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang peristiwa bagi suatu eksperimen. Okey, peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, contohnya melibatkan eksperimen melambung dadu tadi, mendapat 4 bintik pada muka dadu yang menghadap ke atas merupakan satu peristiwa yang mungkin apabila sebiji dadu dilambungkan. Maksudnya, 4 bintik pada muka dadu ni merupakan subset bagi ruang sampel yang telah kita bincangkan tadi. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh 1. Satu hari dipilih secara rawak daripada 1 minggu. Okey, jadi kita akan pilih satu hari secara rawak daripada 1 minggu. Yang pertama, nyatakan ruang sampel. Jadi, apakah kesudahan yang mungkin apabila kita memilih satu hari daripada 1 minggu? Jadi, ruang sampel tentulah kita perlu senaraikan semua hari dalam seminggu, iaitu S sama dengan, S merujuk kepada ruang sampel sama dengan Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita senaraikan dalam 1 minggu ada 7 hari, jadi ada 7 kesudahan yang mungkin. Okey, B. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Okey, jadi ada berapa hari dalam ruang sampel? Okey, jadi untuk 1 minggu kita dah senaraikan tadi. Jadi NS merujuk kepada bilangan bagi ruang sampel sama dengan 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, soalan C. Peristiwa yang mendapat hari yang bermula dengan huruf vokal. Okey, huruf vokal ni huruf A, E, I, O, U. Okey, jadi daripada 7 tadi, yang bermula dengan huruf vokal ialah Isnin, Ahad dan Isnin. Okey, jadi kita senaraikan dalam bentuk tata tanda set. Okey, dan kalau kita lihat di sini, Ahad, Isnin merupakan subset bagi ruang sampel. Okey, ini contoh pertama. Seterusnya, kita lihat contoh kedua.
sekeping kad dipilih dari kad merah dan kad putih. Okey. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, kemudian penunjuk dalam rajah di sebelah digunakan. Okey, kita ada satu penunjuk di mana pada penunjuk ini terdapat 3 warna, iaitu hijau, biru dan kuning. Okey, soalan pertama. Tulis ruang sampel menggunakan gambar rajah pokok. Okey, yang pertama kita perlu wakilkan dahulu. Okey, cikgu wakilkan di sini. M mewakili merah, P mewakili putih, H mewakili hijau, B mewakili biru dan K mewakili kuning. Okey, peristiwa pertama, eksperimen yang pertama ialah sekeping kad dipilih dari kad merah dan kad putih. Maksudnya ada 2 kesudahan yang mungkin untuk eksperimen pertama. Jadi cikgu pecahkan kepada 2. Okey, iaitu kita ada merah dan putih. Okey, jadi di sini yang pertama merah, M mewakili merah dan P mewakili putih. Okey. Jadi seterusnya, setelah kita dah pilih M dengan P, kita gunakan penunjuk daripada rajah di sebelah. Okey, yang pertama tadi mungkin kita dapat merah. Okey, apabila kita dapat merah, kita buat pula eksperimen yang kedua menggunakan penunjuk yang mempunyai 3 warna ini. Jadi, apabila yang pertama kita dah dapat merah, untuk eksperimen yang kedua, mungkin kita akan dapat sama ada hijau, biru dan kuning. Jadi, cikgu nyatakan di sini, yang pertama hijau, yang kedua biru dan yang kedua mungkin kuning. Okey, ataupun yang pertama tadi, mungkin kita dapat putih. Sebab ada 2 kad, jadi mungkin kita dapat merah ataupun kita dapat putih. Okey, kalau yang pertama tadi putih, yang kedua apabila kita gunakan penunjuk, kemungkinan yang kita dapat juga melibatkan 3 warna. Okey, melibatkan 3 warna iaitu warna hijau, biru dan kuning. Okey, boleh faham? Okey, jadi di sini cikgu nyatakan di sini ialah kad merujuk kepada warna kad dan yang ni merujuk kepada pemutar ni. Okey, pemutar ni menunjuk kepada mana? Okey. Jadi daripada sini, apakah ruang sampel ataupun set kesudahan yang mungkin daripada eksperimen ini? Jadi kesudahan yang mungkin, cikgu tuliskan di sini kesudahan yang mungkin. Yang pertama daripada sini, mungkin kad yang diperoleh merah dan pemutar menunjuk ke arah hijau. Yang kedua, kadnya ialah merah, pemutar mungkin menunjuk ke arah biru. Ataupun kemungkinan yang ketiga, merah, pemutar menunjukkan kuning. Untuk yang kedua pula, kad yang berwarna putih. Yang berwarna putih, jadi kad putih, pemutar menunjukkan hijau. Yang kedua, bahagian putih. Kad putih, pemutar menunjukkan ke arah biru. Dan yang ketiga, warna putih, pemutar menunjukkan ke arah warna kuning. Jadi ini ialah kesudahan yang mungkin bagi melibatkan 2 eksperimen, iaitu yang pertama melibatkan sekeping kad dipilih dari warna merah dan putih dan yang kedua melibatkan pemutar yang menunjukkan ke arah sama ada hijau, biru ataupun kuning. Jadi tulis ruang sampel kita mesti tulis dalam bentuk tata tanda set. Iaitu S sama dengan MH, MB, MK, PH, PB dan akhir sekali ialah PK. Kenapa ada 2 unsur di dalamnya? Kerana melibatkan 2 eksperimen yang berturutan. Seterusnya kita lihat soalan B. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel.
Okey, bilangan unsur kita boleh dapatkan daripada kesudahan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bilangan unsur dalam ruang sampel iaitu NS sama dengan 6. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat contoh 3. Kotak P mengandungi 4 biji bola yang berlabel A, B, C dan D. Okey, manakala kotak Q pula mengandungi 2 keping kad berlabel huruf E dan F. Juga melibatkan 2 eksperimen yang berturutan, iaitu yang pertama, sebiji bola dikeluarkan secara rawak dari kotak P dan sekeping kad lagi dikeluarkan dari kotak Q. Okey, apabila melibatkan 2 eksperimen yang berturutan, jadi kita biasanya menggunakan gambar rajah pokok. Okey, soalan pertama. Tulis ruang sampel menggunakan gambar rajah pokok. Okey, oleh kerana kotak P mempunyai 4 biji bola, jadi cikgu pecahkan kepada 4. Okey, iaitu kemungkinan mendapat bola A, bola B, okey, bola C ataupun bola D. Okey, bila ada 4 biji bola, maksudnya kemungkinan untuk kita dapat ialah kesudahan dia A, B, C atau D. Okey, jadi kotak P dah selesai. Okey, yang ni ialah kotak P. Okey, yang ni ialah kotak P. Okey, dah selesai daripada kotak P, kita akan buat pula sekeping kad dikeluarkan dari kotak Q. Okey, kotak Q mengandungi 2 keping kad berlabel E dan F. Okey, katakan yang pertama kita dapat A, bola A. Yang kedua, kita mungkin dapat huruf E ataupun huruf F. Jadi di sini E ataupun F. Okey. Kesudahan yang mungkin juga, yang pertama kita dapat bola B dan yang kedua kita akan dapat sama ada kad E ataupun kad F. Okey. Begitu juga dengan C. Kita dapat bola C. Yang kedua mungkin kita dapat kad E ataupun kad F. Okey, dan yang terakhir, kita dapat bola D dan untuk kad kita hanya ada 2 pilihan sama ada E atau F. Okey, boleh faham? Jadi E dan F ni melibatkan kotak Q. Okey, kotak Q. Okey, kita nak tulis ruang sampel. Jadi kita perlu lihat daripada sini apakah ruang sampel yang mungkin. Okey, apakah kesudahan yang mungkin. Jadi yang pertama, mungkinlah kita dapat bola A, kad E. Okey, yang kedua, bola A, kad F. Okey, kita lihat peristiwa yang berturutan ni. Okey, seterusnya, B, kad E ataupun bola B, kad F. Okey, boleh faham? Okey, ataupun bola C, kad E. Seterusnya, bola C, kad F. Dan yang terakhir, bola D. Okey, D, kad E ataupun bola D, kad F. Okey, jadi yang ini merupakan kesudahan yang mungkin. Okey, semua kesudahan yang mungkin. Jadi kita akan tuliskan dalam bentuk ruang sampel iaitu S sama dengan, okey, tata tanda set A, E. Okey, kita tuliskan semua yang telah kita senaraikan tadi. A, E, A, F, B, E, B, F, C, E, C, F, D, E dan D, F. Okey. Jadi untuk soalan yang kedua, A ialah peristiwa mendapat satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Okey, yang ni ialah peristiwa. Jadi kita kena baca soalan betul-betul.
Okey, peristiwa mendapat satu huruf vokal, satu huruf konsonan. Okey, jadi kita perlu dapatkan daripada semua kesudahan yang kita senaraikan, yang mana adalah terdiri daripada satu vokal, satu konsonan. Okey, jadi yang pertama yang ni, okey, satu vokal, satu konsonan. Okey, BE, CE. Okey, CE akhir sekali ialah DE. Okey, jadi dia minta kita tulis peristiwa A menggunakan tata tanda set. Jadi kita akan tulis A sama dengan AF, okey, BE, CE dan DE. Iaitu terdiri daripada peristiwa mendapat satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Jadi ini ialah 3 contoh untuk kita menentukan ruang sampel dan juga peristiwa bagi suatu eksperimen. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.